وسلم يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min 'indillahi 'azza wa jalla, ala wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati Ma'hadil Wa'i al-Islami al-Malizi, IKIM FM. Sayyidah al-Muhtaramah mukhrajatul barnamaj As-Sayyidah Mona Jisman wa muhibbu al-lughatil arabiyyah al-ahibba. Yang saya hormati penerbit rancangan Datin Mona Jisman dan seterusnya sidang penggemar bahasa Al-Quran yang dikasihi sekalian. Kita teruskan lagi tema kita pada hari ini, hari Khamis, dengan masih lagi berkisar tentang al-kalimat al-mutadaddah, iaitu perkataan berlawan, siri yang ke-12. Baik, dialog yang pertama, bima yushabbihul alim. Bima yushabbihul alim. Bima ba mim. Yushabbihu ya shin ba ha. Al-alim alif lam ain alif lam mim. Bima yushabbihul alim membawa maksud orang yang berilmu diumpamakan sebagai apa? Baik, dalam berikutnya, yushabbihuhu bin nur. Yushabbihuhu bin nur. Yushabbihuhu ya shin ba ha ha. Bin nur ba alif lam nun waw ra. Yushabbihuhu bin nur iaitu membawa maksud dia mengumpamakannya seperti cahaya atau mengumpamakannya dengan cahaya. Dalam berikutnya, dalam ketiga, wabima yushabbihul jahil. Wabima yushabbihul jahil. Wabima yushabbihul jahil. Wabima waw ba mim. Yushabbihu ya shin ba ha. Al-jahil alif lam jim alif ha lam. Wabima yushabbihul jahil membawa maksud dan orang yang jahil atau orang yang tidak berpengetahuan diumpamakan seperti apa. Dalam berikutnya, yushabbihuhu bil-zalam. Yushabbihuhu bil-zalam. Yushabbihuhu ya shin ba ha ha. Bil-zalam ba alif lam dha lam alif mim. Yushabbihuhu bil-zalam membawa maksud ia diumpamakan sama seperti kegelapan. Dalam berikutnya, ma'aksul alim. Ma'aksul alim. Ma mim alif. Aks ain kaf sin. Al-alim alif lam ain alif lam mim.
Ma aksul alim membawa maksud apakah perkataan berlawan bagi orang yang berilmu. Aksuhul jahil. Aksuhul jahil. Aksuhu ain kaf sin ha. Al-jahil alif lam jim alif ha lam. Aksul jahil membawa maksud lawannya ialah orang yang tidak berpengetahuan atau orang yang jahil. Saya ulang semula dialog ini daripada awal bertemakan al-kalimatil mutadaddah, perkataan berlawan siri yang ke-12. Bima yushabbihul alim. Orang yang berilmu diumpamakan seperti apa? Yushabbihuhu bin nur. Ia diumpamakan sebagai cahaya. Wa bima yushabbihul jahil, dan orang yang jahil diumpamakan seperti apa? Yushabbihuhu bidzalam. Dia diumpamakan seperti kegelapan. Ma'aksul alim, apakah lawan bagi perkataan alim, iaitu orang yang berilmu. Aksuhul jahil, lawannya ialah orang yang jahil. Baik, itu tips pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Dapatlah kita mempelajari berkenaan dengan perkataan al-alim, iaitu orang berilmu. Dan orang tidak berilmu kita katakan al-jahil. Cahaya, an-nur dan kegelapan dalam bahasa Arab digunakan perkataan az-zalam. Itu kita dapat mempelajari kedua-dua perkataan, dua-dua pasangan perkataan ini untuk kita praktikkan dalam komunikasi harian kita. وهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونكتفي بهذا القدر. وأخيرا نتمنى لكم الاستفادة المستمرة من برنامجنا هيا بالعربية. وإلى لقاء آخر ونستودعكم الله. واستمروا معي دكتور أزلان سيف البحار في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. Sebarang cadangan bolehlah diemailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Johor Bahru 106.2. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la. IKIM FM akan membawakan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 tahun 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi, bermula pada 20 hingga 25 April 2015 di Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Jangan lupa ikuti lintas langsung bermula pukul 8.45 malam hingga 11 malam. Perpaduan Nadi Transformasi Ummah, sama-sama membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran
Profesor Datuk Dr. Yaakob Cik Man yang terkenal di Malaysia dan di dunia Islam sebagai saintis halal memperoleh ijazah pertama dan sarjana dalam bidang teknologi makanan daripada University of Tennessee. Ijazah Doktor Falsafah pula diperoleh daripada University of Illinois, Amerika Syarikat. Sebelum dilantik sebagai pengarah Institut Penyelidikan Produk Halal IPPH Universiti Putra Malaysia pada tahun 2006, beliau memegang pelbagai jawatan penting di universiti berkenaan, termasuk pengarah Institut Makanan Halal pada tahun 2005. Beliau bertanggungjawab bagi penghasilan kit ujian DNA babi yang dipaten di Malaysia dan 22 buah negara lain termasuk Amerika Syarikat serta Eropah. Inovasi ini telah memenangi pelbagai anugerah pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa, termasuk anugerah emas pada persidangan dan expo ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa, Islamic Innovation Award dan Bio Inno Special Award. Allahyarham Profesor Datuk Dr. Yaakob dikurniai pelbagai anugerah, termasuklah anugerah antarabangsa Khawarizmi daripada Pertubuhan Penyelidikan Iran, Brussels Eureka Award, anugerah saintis halal kebangsaan dan tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Beliau tersenarai sebagai salah seorang daripada 10 saintis terkemuka negara ini oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Pada peringkat antarabangsa pula iaitu dalam OIC, beliau merupakan salah seorang daripada 5 saintis dan jurutera terkemuka dari Malaysia. Kepakaran beliau turut mendorong pelantikannya sebagai ahli jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI. Tumpuan utama negara kini untuk menjadi hub halal menyerlahkan peranan penting Institut Penyelidikan Produk Halal UPM dan berasaskan wawasan jauh pengasasnya Profesor Datuk Dr. Yaakob Cik Man yang meninggal dunia pada usia 58 tahun pada 15 Julai 2012. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wasi'li rizqan tayyiba fatub alayya taubatan nasuha, fatub alayya taubatan nasuha. Tuhan kurniakan ilmu berguna, berikan aku amal yang kau terima, murahkan rezeki dengan kurnia. Terimalah taubat hamba yang hina, terimalah taubat hamba berdosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. IKIM FM, pilihan utama anda. Rancangan ini dibawakan khas pada anda oleh Kemilau Publika Sdn Bhd, hanya di IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar terus setia bersama dengan kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita kembali pada waktu ini untuk kita meneruskan segmen kita pada hari ini dengan segmen Duniaku Buku, dan insya-Allah kita akan bersama dengan tetamu kita untuk membicarakan satu buku yang cukup istimewa pada hari ini. Dan saya maklum-alukan dahulu tetamu kita dari Kemilau Publika, iaitu yang bahagia Ustaz Syahabuddin Ahmad, merupakan editor syariah di Kemilau Publika, dan juga Encik Wahyudi Muhammad Yatim, merupakan eksekutif pemasaran dan promosi Kemilau Publika. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Sama. Dan insya-Allah kita akan bicarakan satu buku yang cukup menarik, yang cukup istimewa, iaitu Syama'il Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Kemilau Publika. Dan juga mungkin sebelum kita nak pergi lebih lanjut berkenaan dengan buku ini, mungkin Ustaz Syahabuddin boleh terangkan dahulu berkenaan dengan buku ini sendiri, ataupun mukadimah lah untuk kita nak memulakan perbincangan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak IKIM FM, terima kasih kepada DJ Mas atas jemputan kami di studio IKIM ini. Dan kita berbalik kepada satu buku yang sangat menarik untuk kita bincangkan hari ini, buku Syama'il Muhammadiyah, yang mana buku ini ditulis ataupun disusun oleh seorang ulama besar, bukan yang zaman sekarang tetapi zaman silam, Abu Isa At-Tirmizi. Satu buku yang sangat popular di kalangan penuntut ilmu maupun orang yang berjuhud di dalam menuntut ilmu daripada kalangan ulama, dan ada juga daripada kalangan penuntut ilmu yang lain. Buku Syama'il Muhammadiyah ini diterjemahkan oleh syarikat Kemilau Publika Sdn Bhd atas bantuan daripada tim penterjemah Kemilau Publika. Buku ini biasa dijadikan rujukan oleh orang ramai bagi kita nak kenal pribadi Nabi SAW, sebab kita nak jadikan Nabi SAW itu sebagai contoh. Justru kita di bahagian penyuntingan, di bahagian editor, kita nak memastikan buku ini mestilah bertepatan dengan kitab asal yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Jadinya dia ada kriteria yang kita pastikan ia mesti ada dalam buku ini. Antara kriteria yang kita letakkan dalam buku Syama'il Muhammadiyah, pribadi junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama, buku ini kita lihat dia ada sanad dia. Ataupun rangkaian penyampai hadis yang bersambung antara satu sama lain. Kita letakkan di situ kerana rangkaian sanad ini sangat penting dalam pengajian simak hadis. Kita nak penyampaian ilmu hadis. Justru itu kami mengekalkan supaya tuan-tuan guru mampu untuk menggunakan fungsi buku ini sepenuhnya, seperti mana buku yang asal. Yang kedua, kita letakkan juga kandungan buku ini, kandungan hadisnya, dan juga dipanggil yang berbahasa Arab dan juga yang berbahasa Melayu. Sebab apabila ada bahasa Arab, mudah kita nak hafal. Dan kita juga yang sudah dah tahu bahasa Arab secara basic, kita dapat nampak yang berbahasa Melayu, jadinya itu lebih memudahkan kita. Kemudian di dalam buku ini juga nak bagi kualiti terjemahan itu sebagai bertepatan dengan kitab asal, maka kita ambil satu kitab syarah ataupun kitab ulasan yang diulas oleh para ulama, supaya ia tidak lari daripada maksudnya apabila menggunakan istilah-istilah bahasa. Sebab kita tidak menggunakan kaedah terjemahan harfin birharfin, maksud dengan huruf, tapi kita terjemah berdasarkan kepada ulasan para ulama. Jadinya kita pakai satu buku yang disebut sebagai Al-Mawahib Al-Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah, yang ditulis oleh ulama Islam juga, Imam Al-Bajuri, yang dilahirkan pada tahun 1198 Hijrah dan meninggal pada 1277 Hijrah, dan ia bermazhab Asy-Syafi'i. Kemudian syarah ini tadi kita ambil syarah kepada syarah pula, ulasan kepada ulasan pula, sebab kita nak pastikan sungguh-sungguh buku ini asli daripada penulis asal ataupun daripada penyusun asal Abu Isa At-Tirmizi. Maka kita ambil daripada ulasan ulama moden
Dr. Muhammad Awamah, yang mana buku ulasan daripada Dr. Muhammad Awamah terhadap Syama'il Muhammadiyah ini sangat popular dari pada kalangan penuntut ilmu ataupun para ulama yang mengajarkan ilmu di tanah Arab dan juga di tempat kita. Jadi Muhammad Awamah menerbitkan bukunya dan membuat susunan bab dan nombor yang diletakkan pada hadisnya. Jadinya kita dapati buku ini ada lebih kurang 415 hadis dan 56 bab. 415 hadis dan 56 bab, dan nombor-nombor hadis ini kita ambil daripada buku Dr. Muhammad Awamah sebagai panduan. Kemudian kita nak pastikan lagi kualiti terjemahan buku Syama'il Muhammadiyah ini. Kita letakkan takhrij. Takhrij ni maksudnya siapa ulama lain selain Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini ataupun merekodkan hadis ini. Jadinya ada di dalam takhrij kita ini ataupun takhrij di bawah itu, nota kaki di bawah itu kita letakkan Imam Bukhari sebut kat mana, Imam Muslim juga sebut di mana, Imam Ahmad dan lain-lain. Tetapi takhrij yang kita letakkan itu bersifat ringkas. Tidaklah panjang berjela-jela supaya ia memudahkan orang, khususnya kepada orang awam. Sebab kita nak fokus kepada seluruh orang. Macam contoh kalau kita tulis buku untuk budak darjah 6, budak darjah 6 boleh baca, budak tingkatan 3 boleh baca, budak universiti boleh baca. Tapi kalau kita bagi buku untuk pelajar universiti saja, maka yang bawah-bawah tu tak boleh baca. Itu satu perkara yang sangat kita pentingkan. Kemudian di dalam buku Syama'il Muhammadiyah terjemahan Kemilau Publika ini juga kita letakkan nombor-nombor hadis dan juga kita letakkan ulasan bab. Ulasan bab supaya orang faham kenapa Imam At-Tirmizi menyusun bab itu selepas bab ini, kenapa bab ini. Selepas bab ini, kenapa bab ini. Dan kenapa dia mulakan dengan bab fizikal Rasulullah dan dia akhirkan dengan bab mimpi bertemu Rasulullah. Nanti kita akan bincangkan di dalam slot kedua. Kemudian kita letakkan juga kualiti setiap hadis. Hadis ini, hadis yang pertama, apa kualitinya? Adakah ia sahih? Ataupun ia hasan, ataupun ia dhaif, ataupun dia terlalu dhaif, ataupun palsu. Tapi di dalam kajian kita terhadap buku ini, tidaklah kita jumpa satu hadis yang diiktiraf oleh ulama ataupun dinilai oleh ulama sebagai palsu. Jadi ia tersamat daripada hadis palsu. Tapi kebanyakan hadisnya, majoriti hadisnya boleh kata dan lebih kurang dalam 90% adalah hadis-hadis yang sahih dan diikuti dengan hadis hasan dan juga hadis-hadis yang dhaif. Ini adalah satu perkara yang sangat kita pentingkan di dalam penerbitan buku Syama'il Muhammadiyah. Kerana keseluruhan buku Syama'il Muhammadiyah ini dia nak terangkan bagaimana kehidupan Nabi SAW yang kita boleh kita nak ikut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu ni maksudnya bagi kita semua umat Islam, sama ada pada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in dan zaman kita ini, kita mahu menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan, sebagai panduan. Maka Imam At-Tirmizi membukukan hadis ini. Dan dalam satu ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 30 Allah Ta'ala kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia secara keseluruhannya, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Kristian, termasuk umat Islam ini. Jika benar kamu cintakan Allah, maka ikut aku. Maksudnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan sayang kamu. Dan bila Allah Ta'ala sayang kamu, Allah Ta'ala akan ampunkan kamu. Wallahu Ta'ala a'lam. Itu dia, baru sedikit dia berkenaan dengan pengenalan buku Syama'il Muhammadiyah, Pribadi Junjungan Mulia Nabi kita. Dan kita akan berehat seketika, Ustaz Syahabuddin dan juga Encik Wahyudi. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk kupasan lanjut berkenaan dengan buku Syama'il Muhammadiyah. Dan teruskan bersama kami di IKIM FM. Dapatkan buku terbaru di pasaran, Membongkar Rahsia di Sebalik Rampasan Kuasa Mesir, terbitan Kemilau Publika Sendirian Berhad. Buku yang menjawab pelbagai persoalan krisis di Mesir. Apa peranan Amerika, Israel dan Arab Saudi dalam rampasan kuasa Mesir? Siapa yang untung? Siapakah sebenarnya General Abdul Fattah As-Sisi? Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dapatkan di kedai buku berhampiran anda. Layari www.kemilau.net.my. Kemilau Publika Sendirian Berhad, mendekatkan anda
padanya. Kembali bersama di IKIM FM Pilihan Utama anda dan masih lagi dalam segmen Dunia Kebuku bersama dengan tetamu kita dari Kemilau Publika, itu bersama dengan yang bagi Ustaz Syahabuddin Ahmad, editor syariah di Kemilau Publika, dan juga Encik Wahyudi Muhammad Yati merupakan eksekutif pemasaran dan promosi di Kemilau Publika. Tadi Ustaz menarik, Ustaz bercerita baru sedikit berkenaan dengan pengenalan buku Syama'il Muhammadiyah, tapi dah nampak menariknya dan mungkin Ustaz boleh ceritakan lebih terperinci lagi berkenaan dengan isi kandungan dalam buku Syama'il ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sebelum rehat tadi kita dah cerita berkaitan tentang secara umum buku yang diterbitkan oleh Kemilau Publika ini, buku Syama'il Muhammadiyah, peribadi junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bagi tahu juga di dalam buku ini dia ada 415 hadis dalam 56 bab. Sangat banyak babnya, dan banyak bab itu, dalam kebanyakan bab itu memberi manfaat kepada kita. Dan kita kali ini kita tidak berhajat untuk nak sebut semuanya. Ini tebal ni tuan-tuan. Kalau nak tebut satu-satu 450 muka surat, tak cukup setengah jam, tak cukup 1 jam ni. Dia kena ambil 1 tahun. Jadinya kita kena rujuk kepada tuan-tuan guru yang banyak mengajar di masjid-masjid lah. Tapi secara umumnya kita nak ceritakan bagaimana keadaan buku ini. Apakah kandungannya yang menyebabkan kita nak dapatkan buku ini. Yang pertama, dalam bab ini, dalam 56 bab ini, Imam At-Tirmizi rahimahullah memulakan dengan bab fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud fizikal ni maksudnya sisi luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab yang pertama, dalam bab fizikal tu, kita tahu bahawa Rasulullah dia tak tinggi sangat. Dia tak rendah sangat pula. Kalau orang belah utara dia panggil pandak. Kan, pendek lah kan, pandak kan. Dia tidaklah terlalu rendah, dan warna kulit dia tidaklah cerah sangat. Dia panggil cerah pucat. Kadang kita tengok kawan tu cerah putih, pucat sangat. Nabi dia tak cerah sangat, dan dia tidak juga gelap sangat, dan tidak terlalu gelap. Maksudnya dia sedang-sedang. Sawo matang. Sawo matang kan. Sedang-sedang begitu. Kemudian rambutnya pula, dalam bab yang pertama dia sebut rambut Nabi SAW tidak lurus sangat, macam rebonding tu kan. Lurus sangat. Dia tak lurus sangat, dan juga tidak terlalu kerinting. Dia tak kerinting sangat. Macam kebanyakan Arab Afrika tu dia agak kerinting. Dia tidak begitu. Maka disebutkan juga dalam bab ini, panjang rambut Nabi SAW lebih kurang antara telinga, cuping telinga dia, maksud telinga dia, dan bahu dia. Antara itu. Dan itu menunjukkan bahawa Nabi SAW ada rambut. Ada sebahagian orang dia kata dia nak dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Islam, maka dia botak. Kan? Itu bukan ajaran Islam. Dan bahkan di dalam ulasan bab yang ketiga berkaitan tentang rambut Nabi SAW, kita menyebutkan ulasan bahawa antara sunnah Nabi SAW adalah ada rambut di atas kepala. Dan juga Nabi SAW tidak botak, ataupun tidak, istilah yang lebih kita dekat dan lebih kita adalah botak licin. Kan? Tidak botak, melainkan ketika 3 kali sahaja, iaitu ketika buat haji. Ketika buat haji saja. Selain pada itu, Rasulullah ada rambut. Jadinya kita kena ada rambut lah. Kita kena ada rambut. Dan di dalam bab yang keempat, Nabi SAW adalah seorang yang merapikan rambutnya. Pada zaman itu dia bertocang. Zaman tu bertocang. Jadi sahabat nampak, sebahagian sahabat meriwayatkan kepada kita bahawa Nabi SAW kadang-kadang dia bertocang 4. Kan, bertocang 4. Itu sesuai zaman tu. Maksudnya adalah Nabi juga berdandan. Berdandan. Macam zaman kita kena berdandan dengan sesuai lah. Jangan pula kita pergi tocang 4 tu jadi lain tu. Kita nampak tak apa-apa elok. Tapi Nabi nak sebut bahawa kita mesti menjaga watak kita, keadaan tubuh kita. Maka panjang rambut Nabi SAW sampai kepada pertengahan di antara telinga dan juga rambut. Mulutnya Nabi SAW, mulutnya lebar, matanya berbentuk cantik dan bertumit nipis. Sehingga kan para ulama sebutkan bahawa Nabi SAW adalah seorang yang sangat handsome ataupun kacak. Sangat kacak, sangat tampan. Dan bila di dalam kitab ini juga, di dalam bab yang pertama juga disebutkan bahawa Nabi SAW apabila bulan mengambang dan Nabi duduk
orang kata apa, nampak Nabi nampak bulan kan. Nampak Nabi nampak bulan. Sahabat sebut, aku nampak Nabi dan nampak bulan, tetapi aku nampak Nabi itu lebih cantik daripada rembulan. Allah ya salam. Itu cantik ataupun kacaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga di dalam bab yang pertama ini bahawa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Nak tunjuk bahawa kacak dan cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga keterampilan diri dia. Dalam bab pertama disebut fizikal, bab kedua disebut berkaitan tentang tanda kenabian. Dia khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatam Nabi ni maksudnya satu bentuk, satu isi badan yang timbul, yang berada di antara bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama sebut bahawa khatam nubuwah ataupun tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada sejak dilahirkan, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dia muncul ataupun dia ada selepas peristiwa pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan juga di dalam buku Syama'il Muhammadiyah. Kemudian disebutkan tentang bab nombor 3 rambut Nabi, kemudian bab nombor 4 cara Rasulullah merapikan rambut, bab 5 menyebutkan tentang uban Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab ini bahawa sahabat melihat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 20 helai. Maksudnya sikit. Maksudnya sikit. Ada sebahagian sahabat kata dia tengok Rasul tak nampak ada uban. Maksudnya di situ adalah yang tak nampak tadi dia memang tak nampak lah. Yang seorang dia nampak, maksudnya sikit sangat kalau ada pun. Kalau ada sikit sangat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 7 dia masuk celupan, kemudian celupan rambut Rasulullah. Rasulullah ni dia orang kata apa? Dye lah juga. Dye ni kadang dye ni apa dia istilah kita? Inai rambut. Inai rambut lah. Inai rambut khatam tu zaman tu kan. Khatam zaman kita kita pakai macam-macam tu kan. Itu ada perbahasan fiqh berkaitan tentangnya. Dimasukkan juga berkaitan tentang celak Nabi, pakaian Rasulullah, roti yang Rasulullah makan. Rasulullah tidak pernah makan roti yang sangat sedap pada ketika itu. Bahkan Aisyah bila ditanya di dalam buku ini, di dalam bab ke-9 ini, apabila Aisyah ditanya berkaitan tentang satu jenis roti yang ada pada zaman Aisyah itu, pada ketika itu Rasulullah sudah meninggal, ditanya berkaitan tentang roti itu, adakah Rasulullah pernah makan roti ini? Aisyah sebut Rasulullah tak pernah jumpa pun roti ini. Nak menunjukkan bahawa Rasulullah makan apa yang ada. Rasulullah makan apa yang ada. Dia tidak mengharap yang lebih. Kemudian khuf Rasulullah. Khuf ni maksudnya kasut yang kita pakai pada musim sejuk. Apakah sifat khuf Rasulullah? Kemudian apakah sifat sandal Rasulullah? Ataupun kita sebut sebagai capal Rasulullah. Sekarang ada di isu capal. Jadi kita rujuk ke Syama'il Muhammadiyah. Dia menyebutkan bagaimana wajah capal Rasulullah ataupun sandal Rasulullah. Kemudian dia masuk bahagian cincin Nabi. Dan ada satu bab khusus menyebutkan tentang cincin Nabi pakai belah kanan. Bab ke-13 dalam buku Syama'il Muhammadiyah ini. Kemudian sifat baju perang, sifat pedang Nabi, sifat serban, sifat kain Nabi SAW, cara Nabi berjalan. Nabi berjalan disebutkan di dalam hadis seperti berjalannya menurun bukit. Maksudnya tegak. Orang laki, Nabi ni laki. Laki dia tak boleh nak jalan macam lembek, apa dia? Lemah gemalai. Itu tak boleh. Nabi SAW tunjukkan bahawa orang laki kena jalan dengan semangat sebagai seorang lelaki. Maka dia seperti menurun bukit. Kemudian disebutkan juga berkaitan tentang kain penutup kepala Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang dia pakai kain atas kepala. Kadang-kadang Rasulullah tak pakai. Kadang-kadang Rasulullah. Sebab tu kadang-kadang kita nampak Arab, ada sebahagian Arab pakai serban. Ada sebahagian Arab dia tak pakai serban. Macam banyak ke Arab Mesir. Arab Mesir memang tak pakai serban lah. Tak pakai serban. Dan di Arab Mesir, saya sendiri alhamdulillah mengaji di Universiti Azhar Mesir. Di sana kadang-kadang kita tengok orang pakai serban ni, kita nampak macam slack sikit. Sebab kebanyakan orang Arab Badawi pakai kan. Tapi tidaklah begitu. Ada sifat serban yang ada dan riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW juga memakai serban. Dan ada bab khusus dalam isu tersebut. Dan bagaimana Rasulullah duduk, tempat Rasulullah bersandar, dimasukkan di dalam hadis ini. Dan bagaimana Rasulullah bersandar, apa makanan Rasulullah disebutkan di dalam hadis ini, di dalam buku Syama'il Muhammadiyah dalam bab 24 menyebutkan bahawa Nabi SAW suka makanan yang sejuk dan manis. Tetapi Rasulullah taklah makan sejuk saja, manis saja, kan jadi mudarat. Tetapi Rasulullah sangat suka makanan yang sejuk dan makanan yang manis. Kemudian jenis roti yang Rasulullah makan, lauk pauk yang Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah wuduk sebelum makan.
Jadi di dalam buku ini, dalam terjemahan Kimilah Publika, kita jelaskan perkataan wuduk itu. Sebab di dalam bahasa Arab, wuduk ni boleh membawa maksud berwuduk solat, berwuduk untuk ambil nak pegang Quran, nak baca Quran, ataupun nak tawaf dan sebagainya. Tetapi di dalam bahasa Arab juga wuduk boleh membawa maksud membasuh tangan. Membasuh tangan. Jadinya di dalam buku Syama'il Muhammadiyah nak sebut perkataan tentang wuduk, maksud itu adalah basuh tangan. Bukannya wuduk sebelum makan. Macam tu. Kadang orang faham wuduk nak semayang tu dia pakai untuk sebelum makan. Setiap kali dia nak makan dia wuduk. Kemudian lepas habis makan dia wuduk lagi. Itu kefahaman yang silap. Dan kita sebutkan di dalam buku Syama'il Muhammadiyah terjemahan daripada Kimilah Publika Sdn Bhd. Kemudian dia masuk berkaitan tentang doa Rasulullah sebelum dan selepas makan, cawan minuman Rasulullah bagaimana, buah yang Rasulullah makan, minuman Rasulullah, cara Rasulullah minum macam mana, kadang-kadang Rasulullah berdiri, kadang-kadang Rasulullah duduk. Dalam buku ini kita tahu bahawa kadang-kadang Rasulullah berdiri. Jadi kadang-kadang kita tengok orang berdiri ni, kalau kat Malaysia dia nampak macam teruknya. Tapi kalau pergi dekat Arab tu, Allah, Tok Syekh pun berdiri. Kan? Jadinya ada riwayat mengatakan bahawa Rasulullah duduk dan ada riwayat mengatakan bahawa Rasulullah berdiri. Jadinya itu kena rujuk pada ustaz-ustaz daripada sudut hukumnya dan sebagainya. Tapi jika ada keperluan, silalah berdiri. Kan? Jika ada keperluan, sila berdiri. Duduk kat tengah-tengah mall lah kan. Duduk temu orang kaya pula duduk kat situ, orang putih-putih semua duduk kat situ. Takkan kita nak pergi duduk. Kan? Macam itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian dia masuk pada wangan yang Rasulullah pakai, cara Rasulullah berbicara, Rasulullah bersembang macam mana. Kemudian Rasulullah ketawa macam mana. Adakah Rasulullah ketawa terbahak-bahak? Di dalam Syama'il Muhammadiyah sebut bahawa Rasulullah ketawa sampai nampak gusi belakang. Kan? Tetapi bukan ketawa yang menyebabkan orang bilik ni gelap, orang bilik sebelah pun dengar. Itu dia panggil terbahak-bahak sangat. Itu tak boleh, itu tak boleh. Jadinya ketawa Rasulullah, ketawa yang sederhana. Cara gurau Rasulullah juga bergurau. Tetapi bergurau yang sederhana. Tidaklah menjatuhkan maruah Rasulullah. Kemudian ada bab yang ke-37 menyebutkan berkaitan tentang ucapan Rasulullah berkaitan tentang syair. Dan bab 38 bab yang menarik, iaitu bab menyebutkan tentang bual bicara Rasulullah di tengah malam, bersembang dengan isteri. Diriwayatkan bahawa Rasulullah bersembang dengan Aisyah berkaitan tentang khurafat. Rasulullah tanya, tahu tak kamu itu apa khurafat? Khurafat ini adalah seorang lelaki yang ditangkap, dicolik oleh jin, lalu duduk di alam jin, kemudian dia balik ke alam dunia, alam kita ini, alam manusia biasa ini, dan dia menceritakan apa yang berlaku di alam jin tersebut. Itu disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka dari situ kita tahu bahawa sunat untuk kita bersembang dengan isteri kita ataupun suami kita di waktu malam. Janganlah tidur, aku nak tidur je. Kita ambil sunnah itu, bersembang satu dua, cerita tentang anak-anak atau sebagainya. Kemudian cara Rasulullah tidur, ibadah Rasulullah, solat duha Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah buat 2 rakaat, kadang-kadang Rasulullah buat 4 rakaat. Kemudian solat sunat Rasulullah di dalam rumah. Rasulullah sebut dalam hadis di dalam bab yang ke-42, dalam akhir bab tersebut Rasulullah sebut, aku sangat suka bersolat di rumah aku, melainkan solat fardu. Walaupun kamu nampak bahawa rumah aku dengan masjid aku sangat dekat, sebelah saja. Kan? Sebelah saja. Tetapi aku lebih suka solat sunat di rumah. Jadinya kita pun begitu. Solat sunat di rumah, solat sunat dengan anak-anak. Kemudian solat fardu kita keluar ke masjid. Jangan pula kita duduk di rumah ataupun solat sunat di rumah, solat fardu di rumah saja. Kemudian bacaan Rasulullah bagaimana? Disebutkan dalam hadis di dalam buku ini, Rasulullah membaca Al-Quran sebutir demi sebutir. Dan Rasulullah sangat suka dengar orang lain baca. Kemudian bila orang lain baca, dia tadabbur. Tadabbur ni maksud kita menghayati maksudnya. Jadinya kita ni, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita mesti berusaha untuk belajar tafsir itu ataupun kita baca tafsir itu. Sebab kita ni tak tahu Arab sangat. Jadinya kita kena buka buku tafsir supaya kita faham. Kemudian dia masuk bab puasa Rasulullah yang menyebutkan bahawa Rasulullah tidak banyak berpuasa melainkan pada bulan Ramadan. Iyalah, memang confirm dah, memang penuh lah. Tapi bulan Sya'ban Rasulullah sangat banyakkan puasa. Dan disebutkan bahawa Rasulullah tidak selalu berpuasa berturutan.
Sehingga kan orang tambah dah macam wajib lah Rasulullah buat tiap-tiap hari kan. Jadi bila Rasulullah tengok orang dah tengok pelik macam tu, Rasulullah berhenti. Sehingga orang kata Rasulullah dah lama tak puasa. Kan. Jadi Rasulullah puasa kembali. Begitu. Jadinya sekarang dah masuk bulan Rajab, Syaban, maka ulama berpendapat bahawa Dr. Yusuf Qaradawi juga sebutkan di dalam buku-buku beliau, dia menyebutkan bahawa puasa penuh 3 Rajab, puasa penuh dalam bulan Syaban, kemudian diikuti dengan bulan Ramadan, kemudian disambung lagi dengan 6 hari bulan Syawal, itu puasa begitu tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang bagusnya, yang betulnya, kita banyak berpuasa pada bulan Rajab, kerana bulan Rajab adalah bulan haram, bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita banyak puasa di bulan Syaban, kerana bulan Syaban itu Nabi banyak berpuasa. Banyak puasa maksudnya ada yang tak puasa lah. Itu sunnah. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian disebutkan dalam bacaan Al-Quran, tangisan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menangis, alas tidur Rasulullah, tawaduknya Rasulullah, bab 48 akhlak Rasulullah, 49 sifat malu Rasulullah, bab 50 tentang bagaimana Rasulullah bekam bila Rasulullah sakit. Disebutkan bila Rasulullah rasa macam pening, Rasulullah bekam. Kita juga demikian, jangan tiap-tiap hari bekam. Tiap-tiap hari bekam bahaya. Tanya doktor beritahu tak bagus ni, tiap-tiap hari bekam. Nama-nama Rasulullah, Al-Qasim dan sebagainya. Kemudian kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah hidupnya susah ataupun hidupnya sekadar yang ada. Sekadar yang ada. Bukan kita kempen kepada susah. Sebab tu diriwayatkan bahawa apabila Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, cuba kita tengok betapa banyaknya nilai mahar yang diberikan kepada Khadijah. Kan? Sangat banyak. Nak banding dengan kita 15,000, 20,000 tak mampu. Tapi Rasulullah dia menyebutkan bahawa dia telah mencurahkan segala pengorbanan untuk menjaga agama ini. Maka Rasulullah lebih selesa untuk hidup dengan apa yang ada sahaja. Kemudian berkaitan tentang umur Rasulullah, sebagai menyebutkan bahawa umur 63 tahun, dan itu adalah umur yang lebih tepat menurut riwayat dan juga lebih tepat menurut sejarah. Ada juga yang mengatakan lebih atau ada yang mengatakan kurang beberapa hari. Kemudian pewarisan apa yang Rasulullah wariskan ataupun tinggalan Rasulullah disebutkan juga. Dan yang bab terakhir, bab yang ke-56, disebutkan berkaitan tentang melihat Rasulullah di dalam mimpi. Jadinya di dalam bab yang terakhir ini, Imam At-Tirmizi mahu menyimpulkan apa yang dia belajar sebelum ni. Sebab kita tahu bahawa kita ni tak pernah jumpa Nabi. Orang yang pernah jumpa Nabi, dia tahu itu Nabi. Tetapi orang yang tak pernah jumpa Nabi, dia tak tahu itu Nabi atau tidak. Kalau orang tu gelarkan, aku adalah Nabi, dia cantikkan muka dia kan, sebagainya kan. Dia wajahnya berseri-seri, bercahaya. Kemudian dia kata, aku adalah Nabi Muhammad. Maka adakah kita nak katakan itu Nabi Muhammad? Kita tak confirm. Jadinya Imam At-Tirmizi tulis buku ini untuk orang kemudian. Untuk orang kemudian, supaya kita tahu bagaimana ciri-ciri Rasulullah. Jika ia tepat, kemungkinan besar ia adalah Nabi SAW. Dan ia bertepatan dengan hadis yang menyebutkan bahawa sesiapa melihat aku di dalam mimpi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Maka sesiapa melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Wallahu ta'ala. Ya, menarik ya. Dan insya-Allah pada malam kita akan sambung lagi selepas ini bersama Encik Wahyudi pula, dan para pendengar anda jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan bersama kembali selepas ini. Telah terbit Mencintai Isteri Jangan Separuh Hati, sebuah buku yang membantu para suami mencintai isteri pada jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini juga syarat dengan bimbingan kepada suami mengenai perkahwinan yang dibina agar berkekalan hingga ke syurga. Antara isi-isi menarik buku seperti Rasulullah juga meringankan beban kerja isteri, di mana hendak mencari lelaki sejati, lelaki juga perlu berhias, lelaki dan poligami, pendapatan isteri hak siapa. Dapatkan di kedai buku berhampiran anda. Layari www.kemilau.net.my. Kemilau Publikas Namahat mendekatkan anda padanya. Kembali bersama untuk segmen Dunia Buku bersama dengan Kemilau Publika. Masih lagi bersama dengan Bagi Ustaz Syahabuddin Ahmad, merupakan editor syariah di Kemilau Publika, dan juga Encik Wahyudi Muhammad Yatim, merupakan eksekutif pemasaran dan promosi di Kemilau Publika. Tadi Ustaz dah cerita panjang lebar Encik Wahyudi ni, dan saya rasa pasti ramai pendengar kita yang nak tahu macam mana dapatkan buku dan harga buku ni, dan di samping itu juga nak tahu juga apa perkembangan terkini berkenaan dengan Kemilau Publika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Mas dan Radio IKIM FM pada malam ini sudi menjemput kami berdua ke Konti Radio, dan para pendengar yang kami muliakan, bagi mendapatkan buku sebagaimana yang Ustaz Syahabuddin kupas tadi cukup panjang lebar. Saya pun
sangat teruja. Ya, terpegun. Terpegun dan kita rasa nak bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, baginda mulia, junjungan mulia kita. Baik, para pendengar IKIM FM pada malam ini, untuk mendapatkan buku Syama'il Muhammadiyah boleh dapatkan di mana-mana rangkaian kedai buku utama seperti MPH, Popular, Syarikat Muda Osman, Galeri Buku Syabab, Badan Cemerlang, Bu ETC, Hasani dan banyak lagi lah di mana-mana kedai buku yang terdekat berhampiran para pendengar. Dan buku Syama'il Muhammadiyah ini hanya berharga RM42. Dan paling menarik, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PWTC yang akan berlangsung minggu hadapan, iaitu pada 24 April 2015 ini, hari Jumaat, dan Kemilau Publika berada di Dewan Mawar di booth M09 dan M10, dan buku Syama'il Muhammadiyah ini boleh didapati di booth kami dengan tawaran diskaun yang menarik, insya-Allah. Mudah-mudahan kami akan berada di booth. Para pendengar IKIM boleh dapatkan dengan diskaun yang menarik kami tawarkan. Juga kepada para mahasiswa pelajar IPT, kami menerima voucher buku. Voucher buku Satu Malaysia kami terima di sepanjang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur berlangsung. Selain daripada buku Syama'il Muhammadiyah ini, Kemilau Publika juga ada menerbitkan buku-buku lain yang terkini, antaranya buku Jumaat Bersama Tok Guru 2 karya Dr. Anwan Seng, Kias Pesan Murabi Agong karya Saiful Amri bin Mausin, Hijab 0% Alasan Dr. Nur Hamimi Zainuddin. Dan buku-buku ini memang para pendengar boleh dapatkan di Pesta Buku nanti. Jadi DJ Mas di booth M09 M10 Dewan Mawar. Jadi jemput datanglah DJ Mas. Ya, insya-Allah. Meriahkan Pesta Buku nanti. Selain pada itu, dijangka Kemilau Publika akan melancarkan buku terbaru karya Dr. Anwan Seng, iaitu Jumaat Bersama Tok Guru 2 di Bilik Kuala Lumpur pada 3 Mei 2015. 3 Mei hari Ahad. Jadi kami alu-alukanlah kepada para pendengar IKIM yang mahu menyaksikan pelancaran buku terbaru Dr. Anwan Seng ini. Dan ada banyak kejutan-kejutan yang cuba kami bawakan, terutama kepada para peminat buku. Dan selain pada boleh dapatkan di kedai buku dan juga di Pesta Buku nanti, boleh juga layari laman web Kemilau Publika di www.kemilau.net.my. Jadi para pendengar boleh membeli secara online di laman web kami. Jadi setakat ini itu sahaja perkembangan terkini Kemilau Publika buat para pendengar dan peminat buku seluruh Malaysia. Dan mungkin kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya, Encik Wahyudi dan juga Ustaz Syahabuddin. Jadi mungkin Ustaz dan juga Encik Wahyudi sendiri ada perkara yang nak disampaikan sebelum kita nak mengakhiri ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai akhir, alhamdulillah. Kesimpulannya, mustahil bagi seorang yang telah mati untuk hidup semula, ataupun orang yang hidup untuk menghidupkan orang yang mati. Tetapi tidak mustahil untuk orang yang hidup untuk mengambil manfaat ataupun menjadikan orang yang telah mati itu sebagai contoh, apatah lagi orang yang mati itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca, meneliti dan memahami hadis-hadis mengenai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meniupkan keinginan untuk kita meneladani atau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Sama ada kehidupan kita daripada sudut yang sekecil-kecilnya sehingga kebesar-besarnya. Alhamdulillah, buku ini sudah selesai terjemah dan juga selesai berada di kedai-kedai buku. Saya harapkan tuan-tuan dapat mendapatkan buku ini. Wallahu ta'ala. Jadi Syed Wahyudi, silakan. Jadi kepada para pendengar yang kami muliakan, jika sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan sudah memiliki buku sirah Nabi, sebagaimana kita mengetahui sejarah hidup Rasulullah, jadi sangat wajar untuk para pendengar menggandingkan buku sirah Nabi itu bersama Syama'il Muhammadiyah sebagai bahan rujukan di rumah untuk sama-sama mengambil manfaat. Sebagaimana peribadi Rasulullah itu adalah contoh junjungan mulia yang sangat-sangat wajar kita contohi. Orang kata apa, tak kenal maka tak cinta untuk cinta, untuk sayang Nabi kita kena kenal bagaimana. Sebelum ni kita cuma kenal sirahnya, sekarang ni kita kena kenal peribadi junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi jangan lupa untuk anda para pendengar untuk layari www.kemilau.net.my untuk dapatkan buku Syama'il ini dan juga buku-buku lain, dan jumpa di booth Publika Kemilau
Publika di M09 dan M10 ya, pada Pesta Buku nanti. Jadi terima kasih banyak kepada Encik Wahyudi dan juga Ustaz Syafruddin bersama kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita kembali lagi masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda, teruskan bersama kami di IKIM FM. Stop Neraka, sebuah buku motivasi teladan kisah orang-orang baik yang dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Justru meraih syurga bermakna stop neraka. Hayati nukilan ini. Kutiplah iktibar daripada kisah para ahli syurga di sepanjang hidup ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk stop neraka dan terpilih sebagai ahli syurga. Dapatkan segera di pasaran terbitan Kemilau Publika Sendirian Berhad. Untuk maklumat lanjut, hubungi Kemilau Publika Sendirian Berhad di talian 03 6038 8314 atau layari www.kemilau.net.my. Rancangan itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Kemilau Publika Sendirian Berhad, hanya di IKIM FM. Anda sedang mendengar IKIM FM. Yang, cuba tengok ni. Umrah musim sejuk bulan Disember bersama Al-Quds. RM5,990 pakej umrah dan RM199 pakej panjukan Muslim. Kalau begitu, kita hubungi 0974799999 0974799999. Al-Quds Travel, teman seperjalanan anda. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersepena Minggu Setiausaha anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI, Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik. Anda sedang mendengar IKIM FM, pilihan utama Anda. Sampai setakat dahulu pertemuan kita untuk inspirasi edisi hari Khamis. InsyaAllah hari esok waktu yang sama akan kembali menemui inspirasi bersama saya DJ Irwan. Selepas ni ekspresi bertemankan Faiz dan juga Hadari untuk temankan anda. Ada rancangan Maulid at IKIM FM juga menanti anda jam 10 malam nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amza Robertson, he is one, dan bersama dahulu dengan Opik Cahaya Hati di IKIM FM bersama anda. Allah, engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu,
Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahyamu. Allah He is one. Allah, 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 Allah. He is one. He is with us all. Can't you hear His call? Ooh, Allah. Don't go far at all. Just look inside your soul. Ooh, Allah. I feel one with everything around me. I look around and everything astounds me, with all the beauty and the life that surrounds me. Subhanallah, 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 Subhanallah. And with this feeling, time escapes me. With all your blessings, with all your blessings, your love lifts me. He is with us all. Can't you hear His call? Ooh, Allah. Don't go far at all. Just
Just look inside your soul. Ooh, Allah. He is with us all. Can't you hear his call? Ooh, Allah. Don't go far at all. Just look inside your soul. Ooh, Allah. He is with us all. Can't you hear